Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Apa khabar murid-murid cikgu Dua Nazif? Okey, hari ini kita nak belajar sains hari Khamis 17 Jun ya. Okey, buka buku teks. Hari kita buat tajuk baru unit 6 ya, muka surat 61. Tajuknya terang dan gelap ya. Terang dan gelap. Okey. Tengok perbualan antara dua beranak ini. Ibu, cahaya lampu saya semakin malap. Okey, ini anak dia tanya kepada anak dia bagi tahu pada ibu dia, ibu, cahaya lampu saya semakin malap. Okey, apa jawapan ibu dia? Mungkin bateri kekurangan tenaga. Nanti kita tukar baharu. Okey. Tengok di bawah tu. Apakah yang dilakukan oleh ibu dan anak? Mengapakah mereka menggunakan lampu slow? Okey, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka sedang menoreh pokok getah ya, menoreh pokok getah. Mengapakah mereka menggunakan lampu slow? Ya, sebab pada waktu itu gelap ya. Waktu subuh ya, sebelum subuh dia orang dah pergi menoreh. Tu waktu gelap. Okey. Buka muka surat seterusnya. Surat 62. Sumber cahaya. Okey. Sumber cahaya. Apa maksud sumber? Sumber ni maksudnya dari mana datangnya. Okey, dari mana datangnya cahaya. Okey, tengok. Kita baca sama-sama. Cahaya merupakan keperluan penting dalam kehidupan kita. Cahaya diperoleh daripada pelbagai sumber seperti matahari, lampu dan api. Dia bagi 3 contoh ya. Sumber cahaya datang daripada apa? Matahari, lampu dan api. Kita tengok. Matahari. Matahari pada waktu siang, matahari merupakan sumber utama cahaya. Cahaya daripada matahari ialah sumber cahaya semula jadi. Apa maksud sumber cahaya semula jadi? Maksudnya bukan buatan manusia lah. Sumber cahaya ni dijadikan oleh Allah ya. So, matahari hanya keluar pada waktu siang saja. Kita dapat cahaya matahari pada waktu siang. Tengok kanak-kanak ni boleh bermain. Kalau waktu malam boleh nampak tak? Tak boleh nampak. Okey. Ayam pun mencari makanan, mencari cacing pada waktu siang. Waktu malam dia masuk ke dalam reban, tak boleh nak cari cacing, tak nampak. Begitu juga atuk ni dia membelah kayu pada waktu siang. Waktu malam tak nampak. Okey. Ke surat seterusnya 63. Matahari tidak kelihatan pada waktu malam. Lampu dan nyalaan api menerangi kawasan yang gelap. Okey, pada waktu malam matahari berada di sebelah bumi sebelah bumi, sebelah berlawanan dengan tempat kita. Contoh kita berada di timur, matahari mungkin berada memang berada di sebelah barat ya. Kalau matahari di sebelah timur, sebelah barat pula gelap ya waktu malam. Begitulah seterusnya. Okey, jika tak ada matahari waktu malam, kita gunakan apa? Lampu dan nyalaan api. Okey, tengok lampu. Terdapat pelbagai jenis lampu seperti lampu jalan, lampu kereta dan lampu rumah ya. Kalau dalam rumah kita guna lampu rumah ya. Bila kita nak keluar, nak pergi kedai, kita naik kereta atau motosikal, kereta kenderaan kita mestilah mempunyai lampu. Ada tak nampak jalan. Okey. Api. Cahaya juga dapat diperoleh daripada api seperti nyalaan lilin, pelita dan obor ya. Kalau kita tak ada lampu, kita guna obor ataupun pelita ataupun lilin ya. Contoh waktu malam di rumah kita berlaku litar pintas
tidak ada bekalan elektrik dan sebagainya, waktu itu lampu tak boleh bernyala, so kita gunakan lilin. Okey, tengok soalan akibat di bawah. Adakah kunang-kunang boleh dijadikan sumber cahaya? Mengapa? Tahu kunang-kunang? Sejenis serangga yang mengeluarkan cahaya di abdomen dia waktu malam. Ya, kalau waktu siang kita tak nampak dia. Ya, walaupun dikeluarkan cahaya tak berapa terang lah. Sebab cahaya matahari lebih terang. Okey. Mengapa? Ya, adakah kunang-kunang boleh dijadikan sumber cahaya? Mengapa? Boleh ke tak boleh? Katakanlah kita tak ada lilin, tak ada pelita, kita tangkap semua kunang-kunang, kita jadikan dia sebagai sumber cahaya. Boleh ke tak boleh? Tak boleh lah, sebab dia tak cukup terang dan dia pun bernyala sekejap, padam sekejap, bernyala sekejap, padam sekejap. So dia bukan berterusan menyala, ya. Dan cahaya dia tidak cukup terang, ya. Sebab itu kita tak boleh jadikan kunang-kunang ini sebagai sumber cahaya. Okey. Tengok di dalam gambar ni, waktu malam, mungkin pada bulan Ramadan ni mereka pasang panjut, ya, pelita dan lampu klip-klip di rumah untuk menerangi kawasan rumah, ya, dan bermain bunga api. Juga diterangi oleh kayu api yang dibakar oleh atuk untuk membakar lemang, ya. Okey. Seterusnya ke surat 64, ya. Terang dan gelap. Kita mudah melakukan aktiviti dalam keadaan terang. Bagaimanakah pula jika aktiviti dilakukan dalam keadaan gelap? Saya uji. Menguji kecepatan aktiviti. So, alat dan bahan yang kita perlukan, dua kotak, kotak A dan kotak B. Kita tandakan satu kotak tu A, satu lagi kotak B. Okey, alat yang kita perlukan lagi ialah lampu suluh dan juga dua set kad nombor. Okey, pada kotak tu kita tebuk lubang untuk kita intai, ya. Satu lubang mata, satu lubang tangan untuk kita masukkan tangan, dan juga lubang lampu suluh. Kotak A saja. Kotak B tak ada lubang lampu suluh, ya. Hanya ada lubang mata dan lubang tangan saja. Okey. Lubang tangan maksudnya di kiri dan kanan, ya, supaya kita boleh masukkan tangan ke dalam kotak itu. Kemudian kita ada dua keping kad jawapan dan juga gam. Okey. Langkah-langkah. Masukkan set kad nombor ke dalam setiap kotak hitam secara berselerak. Masuk berselerak, kita tak susun dia lah. Tak ikut susunan. Tutup kotak hitam. Okey. Seterusnya muka surat 65. Okey, langkah kedua, pasang lampu suluh pada kotak hitam A sahaja. Kotak hitam B tak ada lubang untuk lampu suluh. Langkah ketiga, perhatikan kad nombor dari lubang mata. Okey, dua orang murid ni, satu guna kotak A, satu lagi kotak B, dan kedua-dua tangan mereka masuk ke dalam kotak untuk mengambil kad nombor. Dan mereka mengintai melalui lubang mata di bahagian atas. Okay. Langkah keempat, secara serentak keluarkan kad nombor secara berurutan. Apa maksud secara berurutan? Maksudnya kita ambil nombor 1 dulu. Lepas 1, 2, 3 dan 4 dan seterusnya. Okey? Itu maksud berurutan. Jika betul, serah kepada rakan untuk ditampalkan pada kad jawapan. Sekiranya salah, masukkan semula kad nombor ke dalam kotak hitam. Okey. Langkah kelima, ulangi langkah 4 sehingga semua kad nombor ditampal pada
kad jawapan. Okey, perbezaan antara kotak A dengan kotak B. Kotak B dia tak ada cahaya ya. Dia tak ada lampu suluh, dia tak ada cahaya. Kotak A dia ada lampu suluh, maksudnya dia dapat cahaya. Okey. Langkah ke-6, catat keputusan jalan jadual seperti di bawah. Kotak hitam A dan kotak hitam B. Okey, bahagian kanan tu tengok masa untuk melengkapkan kad jawapan. Masa maksudnya kita tengok mana cepat, mana lambat. Mana murid yang cepat dapat 1 hingga 5. Dia dapat susun nombor tu dengan cepat ataupun lambat. A atau B. Ya. Yang mana satu? Kotak A atau kotak B yang murid ya boleh mengambil kad nombor dengan cepat? Ya, kotak hitam A. Kotak hitam A cepat jawapan dia dan B lambat. Okey. Kita tengok soalan di bawah. Kad jawapan manakah penuh dahulu? Kad jawapan daripada kotak mana? Kotak A. Penuh dahulu. Okey, nombor 2. Kad jawapan yang manakah lambat dipenuhkan? Ya, apa? Kad jawapan yang lambat mana tadi? Kotak hitam B. Okey, soalan ketiga. Mengapakah masa untuk melengkapkan kad jawapan berbeza bagi kedua-dua keadaan di atas? Padahal masa bermula sama. Kenapa berbeza? Ada yang cepat, ada yang lambat. Yang cepat kenapa? Sebab dia nampak. Disuluh dengan lampu suluh, dia nampak. Yang B lambat sebab dia tak berapa nampak, dalam kotak tu gelap. So dia teraba-raba mana nombor 1, mana nombor 2 tak jumpa. Okey. Okey, tengok soalan K bat. Adakah cahaya penting kepada manusia? Mengapa? Penting tak penting cahaya ni? Ya, sangat penting ya. Cahaya ni sangat penting. Kenapa cahaya sangat penting? Kalau tak ada cahaya, kita tidak dapat melihat ya. Kalau tidak ada cahaya, kita tidak dapat melihat. Walaupun kita tidak buta ya. Kita tak buta. Kita buka mata, tapi dalam keadaan gelap waktu malam, dalam bilik kita tutup lampu, kita nak cari contoh, nak cari apa ya? Nak cari barang kita lah ya. Tak buka lampu, boleh jumpa tak? Tak boleh jumpa ya. Sebab gelap, kita tak nampak walaupun kita buka mata. So cahaya sangat penting. Bila ada cahaya baru kita boleh melihat. Okey, sekarang buka buku aktiviti ke surat 37. Okey, cikgu nak kamu buat latihan di dalam buku aktiviti. Kenali sumber cahaya. Okey, sebelum tu kamu tulis tarikh ya. Tarikh pada hari ini. Kemudian perhatikan gambar dan nyatakan sumber cahaya berikut. Okey, gambar yang pertama apa dia? Bulan. Bukan bulan tu. Itu adalah matahari. So jawapannya matahari. Gambar kedua sebelah kanan tu apa? Ya, lilin. Gambar bawah. Nombor 3 ialah api. Dan yang keempat adalah lampu suluh. Ini adalah sumber cahaya. Okey, kemudian jawab bahagian bawah. Sumber cahaya ialah apa? Yang di atas, yang 4 tadi apa dia? Sumber cahaya ialah matahari, lilin. Apa lagi? Sumber cahaya ialah dia nak 3 saja, okey. Sumber cahaya ialah matahari, api. Lilin pun gunakan api ya. Sumber cahaya ialah matahari, api dan lampu suluh. Okey. Seterusnya muka surat 38. Okey, muka surat 38. Bandingkan lakaran bunga raya. Tahu bunga raya macam mana? Bunga kebangsaan kita ya, warna merah tu. Okey, alat dan bahan yang kita perlukan ialah sekuntum bunga raya, penutup mata dan juga pensel. Okey.
Ada tak penutup mata di rumah? Kalau tak ada, boleh guna penutup hidung dan mulut kamu tu sebagai penutup mata. Ataupun kalau tak ada pun, kamu hanya pejam sajalah. Okey, langkah-langkah. Lakarkan sekuntum bunga raya pada petak A. Langkah kedua, tutup mata dan lakarkan sekuntum bunga raya pada petak B. So, kamu kena lukis kotak A dan B. Masa kotak A tu, kamu lukis bunga raya. Kamu boleh tengok bunga raya dan lukis. Maksudnya, masa kotak A tu kamu buka lah mata. Lukis bunga raya. Okey, dah siap. Kemudian, lukis pula bunga raya di kotak B. Tapi syaratnya mesti tutup mata. Pejam mata kamu. Kalau tak ada penutup mata, kamu pejam dan lukis. Apa jadi? Okey. Kemudian kita jawab soalan di bawah. Soalan 1. Gambar bunga raya boleh dilakar dengan apa? Sempurna atau tidak sempurna? Gambar bunga raya boleh dilakar dengan apa? Dalam keadaan terang kerana adanya cahaya. Okey. Apa jawapan dia? Sempurna. Sebab kita buka mata. Okey, soalan 2. Gambar bunga raya tidak dapat dilakar dengan sempurna dalam keadaan apa? Bila kita tutup mata? Gelap. Okey, yang ketiga. Hasil lakaran bunga raya pada kotak mana lebih baik daripada hasil lakaran pada kotak mana? Tandakan B ataupun A. Okey. Seterusnya, tengok muka surat 39. Terang dan gelap. Okey. Bandingkan keadaan di bawah. Menulis. Tulisan akan lebih cantik apabila ditulis dalam keadaan apa? Berbanding dalam keadaan gelap. Seorang murid, dia tulis, dia guna pelita. Seorang lagi murid, dia bila menulis, dia menggunakan lampu. Dia buka lampu. So, mana lebih cantik tulisannya? Terang atau gelap? Okey. Kemudian, bermain tanglung. Tahu tak tanglung tu apa? Tanglung ni ialah lilin yang diletakkan di dalam kertas warna. Biasanya orang Cina lah masa dia merayakan perayaan mereka. Tanglung akan lebih menarik dalam keadaan apa? Berbanding dalam keadaan terang. Bila kita main tanglung, kita main waktu siang atau waktu malam? Ya, macam kita main bunga api lah. Main bunga api waktu malam, iaitu waktu gelap lah, barulah kita nampak cahaya tu. Okey. Okey, ni soalan cikgu. Cikgu nak tanya. Dia berkaitan dengan macam tanglung jugalah. Tanglung dan bunga api. Waktu malam kita nampak bintang, banyak bintang berkelip-kelip. Betul tak? Okey. Waktu siang, kenapa kita tak nampak bintang? Ya, waktu siang kenapa kita tak nampak bintang berkelip-kelip? Adakah waktu siang tak ada bintang? Hanya waktu malam saja ada bintang. Okey. Ya, waktu siang ada bintang. Sama banyak macam waktu malam juga. Dia tak berubah. Cuma waktu malam kita boleh nampak dengan terang kerana gelap. Okey. Waktu siang kita tak nampak bintang kerana cerah, sangat terang. Sebab matahari ialah bintang. Bintang yang paling hampir dengan kita. Bintang yang paling hampir dengan kita ialah matahari. Dia dekat sangat. Bila dekat, dia sangat terang. So, kita tak akan nampak bintang-bintang yang lain. Itu jawapan dia. Okey, cikgu harap kamu siapkan berapa latihan ni? 1, 2, 3. Okey, 3 Ada 3
muka surat saja, tak banyak. Okey, cikgu rasa kamu boleh siap dalam masa tak sampai setengah jam, boleh siap ya. Dah siap, sila snap gambar dan hantar kepada cikgu secara personal, menunjukkan kamu dah siap, maknanya kamu hadir dalam kelas PDPR. Siapa yang tak hantar, cikgu anggap sebagai tidak hadir ya. Tolong hantar kepada cikgu ya, secara personal, bukan dalam grup. Okey. Sekian saja pelajaran kita untuk hari ini. Tolong jaga SOP dan jangan keluar daripada rumah berjalan merata-rata ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.